Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke AB Channel kepada korang yang baru pertama kali sampai ke YouTube channel ini, dan kepada korang yang dah lama menyokong YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Dalam video kita berkali ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang review episod keempat Ejen Ali musim ketiga yang bertajuk Misi Balas. Yang mana dalam episod kali ini bagi saya lebih kepada unsur-unsur komedi dan unsur-unsur jenaka yang menghiburkan kita semua. Namun dalam jenaka tersebut masih ada lagi part yang seriusnya yang menunjukkan kepada kita bahawa mereka masih lagi berada dalam pertandingan Mata Arena, dan pertandingan ini masih lagi belum selesai. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Pada permulaan episod pada kali ini, kita dapat tengok yang Datuk Hisham dan Ejen Dayang dan Ejen Gans sedang berbincang tentang apa yang telah dilakukan oleh Datuk Hisham. Yang mana Ejen Gans dan Ejen Dayang mengatakan kepada Datuk Hisham bahawa apa yang ingin dilakukan oleh Datuk Hisham mempunyai polisi yang berbeza dengan apa yang sering dilakukan oleh Datuk Osman. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Datuk Hisham ini sengaja dilakukan untuk mencabar Datuk Osman? Datuk Hisham kemudiannya mengatakan bahawa apa yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan cyberraya semata-mata. Kenapa perlu ada unsur-unsur yang lain ataupun perlu ada helah di setiap tindakan yang dilakukan? Tujuan dia hanyalah untuk mengembangkan dan memajukan lagi cyberraya. Kemudian dalam perjalanan untuk keluar daripada bilik Datuk Hisham tersebut, akhirnya Ejen Dayang telah mengatakan kepada Datuk Hisham bahawa mereka telah membuat keputusan yang pihak Mata tidak akan bekerjasama dengan Datuk Hisham kerana apa yang dilakukan oleh Datuk Hisham ini berkemungkinan memberikan kesan buruk kepada mereka-mereka yang berada di luar sana, kerana Datuk Osman menggunakan polisi untuk tidak mengeluarkan barang-barang daripada cyberraya kerana mereka risau bahawa barang-barang daripada cyberraya akan jatuh ke tangan yang salah. Setelah mendengar kata-kata daripada Ejen Dayang, Datuk Hisham terus mengatakan bahawa yang sekarang dia ada kerja yang perlu dilakukan. Tapi lepas ni dia akan berbincang lagi dengan Ejen Dayang dan Ejen Gans dan akan menerangkan kepada mereka berdua apa tujuan dan matlamat asal Datuk Hisham, dan apa yang ingin dilakukan oleh dia adalah sama sekali tidak akan memberikan apa-apa keburukan kepada cyberraya ataupun mereka-mereka yang berada di luar cyberraya. Kemudian kita ditunjukkan dengan scene Ali yang sedang berjalan bersama-sama dengan Khai sambil Ali melihat ke arah koleksi kad permainan Khai. Tiba-tiba Rizka dengan sengaja dilihat telah pun melanggar Ali. Rizka kemudiannya bertanyakan kepada Ali, "Mataluk mana?" Kemudian Ali pun terus mengutip kad-kad yang berterabur. Masa Ali nak kutip kad-kad yang tengah terabur tu, tiba-tiba Sam yang berjalan bersama-sama dengan Rizka pergi pijak kad yang Ali nak kutip tu. Kemudian kata dekat Ali, "Engkau tak dengar ke apa yang Rizka katakan tadi?" Ali yang tengah kutip kad tersebut dan comot yang berada di sisi Ali terus merenung tajam ke arah Sam. Dan tiba-tiba masa mereka tengah bertentang mata tu, kawan-kawan Ali yang lain iaitu Rudy, Jet, Mika dan juga Roza telah pun sampai di tempat tersebut, menyebabkan Rizka dan juga Sam telah mengundurkan diri. Sebelum mengundurkan diri, Sam sempat bagi tahu dekat Ali yang mereka tak akan membenarkan Ali untuk memenangi pertandingan Mata Arena ni. Lepas tu scene menunjukkan kepada kita ejen-ejen Mata dan juga Ali sedang berbincang apakah yang patut mereka lakukan kepada ejen-ejen muda antarabangsa. Ali kemudiannya mengatakan yang alah, benda ni semua hanyalah perkara kecil je, tak payahlah nak kisah sangat kan. Tapi Jack kata yang ini soal maruah Ali, engkau adalah sebahagian daripada kami, kalau dia kacau kau, dia kacau kami juga. Lepas tu Rudy pun mengiyakan kata-kata Jack sambil memegang bahu Ali dengan mengatakan yang jangan risau Ali, kita orang ada untuk kau. Ali yang mendengarkan kata-kata Rudy tu terus berubah muka dia jadi muka yang teruja. Lepas tu rupa-rupanya mereka semua ni telah bercadang untuk mengenakan Sam dan juga Rizka. Dan scene menunjukkan kepada kita Sam yang sedang tidur dalam dom A kemudiannya telah diganggu dengan berbagai-bagai jenis gangguan, menyebabkan Sam yang nampak macam seorang yang hebat, seorang yang cool tu rupa-rupanya merupakan seorang yang penakut. Masa dia lari keluar daripada dom dia tu, dia terlanggar dengan si Rizka. Rupa-rupanya Rizka pun kena kacau juga. Dan masa mereka tengah bagi tahu apa yang berlaku tu, tiba-tiba ada satu bayangan laju yang lalu dekat belakang mereka. Sam ni dia punya penakut siap lompat lagi dan Rizka yang dukung dia. Lepas tu Rizka pun lepaskan dia, dan bila mereka suluh, bayangan tersebut adalah seseorang dengan topeng seakan-akan topeng badut. Terkejut dua-dua orang, Rizka dengan Sam ni, sampai si Sam tu terus pengsan kat situ. Berbuih lah mulut member tu kan. Rupa-rupanya ini adalah kerja Ali, Jet,
Kai, Rudy, Mika, Rosa dan juga Moon. Lepas tu pada keesokan paginya, Rizka memang tak puas hati lah. Scene menunjukkan kepada kita Rizka, Alex, Sam dan juga Kim yang berada dalam bilik latihan dengan Rizka yang tengah membebel-bebel. Rizka kata, nak marah betul dia. Memang panas dia dengan apa yang budak-budak mata buat semalam kan. Sam pun tanya dekat Kim dengan Alex, mana dia orang semalam? Kenapa dia orang tak ada? Alex cakap yang dia ada dalam bilik latihan ni tengah training. Lepas tu Kim jawab yang dia ada dekat lab tengah tuning dia punya gitar. Rizka pun cakap, tak kisahlah korang kat mana-mana, yang penting macam mana kita nak balas balik perbuatan mereka ni. Sam sambil melihat footage CCTV yang keluar daripada jam tangan dia terus mengatakan, tunggu masa saja untuk kita balas. Kemudian kita ditunjukkan dengan scene balasan daripada ejen muda antarabangsa ni pula kepada ejen-ejen mata, yang mana memang kau-kau ada orang kena. Rudy yang baru lepas makan masuk tidur dalam bilik tu, bila dia bangun-bangun muka dia kena conteng macam topeng yang dia menyamar tadi. Mika dengan Rosa yang tengah jalan sama-sama, tiba-tiba Mika punya kursi roda tu tak boleh nak bergerak. Rosa pun cuba cek-cek, tengok-tengok kat belakang ada button warna merah. Bila dia tekan, terus meluncur laju kursi roda tu, sampai bila berpusing balik kursi roda tu, sekali dengan Rosa terangkat dengan si Mika tu. Kai pula masa tengah buat kerja dengan RO, tiba-tiba si RO dia ni tak jumpa. Bila jumpa balik, RO dia ni dah disabotaj oleh mereka. RO dia dah kena tukar, memang daripada bentuk yang cool, yang cantik, terus jadi bentuk yang tak cantik. Memang panas lah si Kai ni kan. RO tu adalah peninggalan daripada arwah bapak dia. Maka ejen-ejen muda mata yang lain yang lokal ni pun teruslah berjaga-jaga, dan scene menunjukkan dalam dewan makan masa tu diorang tengah nak makan kan. Lepas tu Jet pun bagi tahu dekat Iman, Ali, Bulat, Zaz dengan Moon supaya berhati-hati. Orang lain dah kena ni, kita je yang tengah selamat ni kan. Sam dengan ejen muda antarabangsa yang lain pun tengok dekat diorang sambil gelak-gelak kan. Moon pun panas lah. Moon tanya, apa tengok-tengok kan? Lepas tu Moon pun terus makan sandwich dia. Lepas je Moon makan sandwich dia tu, muka dia terus berubah, dan muka yang lain yang ada kat situ pun berubah juga. Rupa-rupanya ejen muda antarabangsa mata ni dah sabotaj makanan diorang. Memang pedas gila lah makanan dia kan. Sampai mereka semua berkejar-kejar cari air. Bulat sampai pergi minum air kat sinki. Moon sampai marah Ali nak air yang ada kat tangan dia tu kan. Lepas tu Sam dengan kawan-kawan dia tu boleh pula gelak-gelak. Moon memang dah panas, dia pembaling roti canai dekat atas muka si Sam pun. Sam bila dah kena roti canai kat atas muka tu, terus ambil makanan dia, baling balik dekat diorang. Berlakulah peperangan makanan dalam dewan tersebut. Masa tengah rancak diorang main baling-baling makanan ni, tiba-tiba ejen bakar dengan ejen gitar pun masuk dalam dewan makan tu. Terkejut ejen bakar tengok apa yang telah berlaku. Ejen gitar yang nak masuk terpijak kulit pisang dan terjatuh. Ejen bakar pun tanya, "Oi, apa korang buat ni?" Masa dia tengah cakap tu, terus terpelanting telur mata dekat muka dia dua, sosis dekat mulut dia satu. Memang marah ejen bakar. Ejen bakar pun terus suruh diorang beratur ramai-ramai dan bagi tahu dekat diorang, kalau macam ni lah perangai diorang, macam mana ejen-ejen muda mata ni nak selamatkan Cyberraya. Semua bertindak macam samseng. Lepas tu ejen bakar pun suruh diorang kemas balik kantin tu. Selagi tak bersih, jangan tinggalkan kantin tu. Ejen Ali pun terus meminta maaf kepada ejen bakar, tapi ejen bakar pada saat itu mengatakan kepada ejen Ali yang, "Ali, uncle tak nak dengar apa-apa daripada engkau." Lepas tu sebelum berlalu pergi, ejen bakar telah pun mengingatkan kepada Ali yang, "Dulu mama kau jadi juara bukan dengan cara main-main macam ni, Ali." Ali yang mendengarkan kata-kata tersebut terus rasa terkesan, terpanah di hati dia, dan dia pun rasa menyesal. Lepas tu ingatkan benda tu dah settle kat situ kan. Tapi bila scene yang seterusnya menunjukkan Ali masuk ke dalam satu bilik yang lainnya dengan kawan-kawan dia, rupa-rupanya Jet, Mika, Rosa dan juga Moon tengah rancang nak buat perkara yang lain pula dekat ejen-ejen muda antarabangsa mata ni. Diorang nak balas lagi. Ali bagi tahu dekat diorang, cukup-cukup lah tu kan. Tadi pun ejen bakar dah marah kita lah. Tapi diorang kata kat Ali, "Alah Ali, kau jangan baik sangat. Kau ingat diorang nak berhenti macam tu je kan?" Lepas tu Ali pun tengok dekat Kai yang ada kat situ. Ali kata dekat Kai, "Kai, takkan Kai pun setuju nak buat benda ni?" Kai pun sambil tengah-tengah baiki RO tu, dia cakap, "No more Mr. Nice to Kai." Lepas tu scene pun menunjukkan kepada kita ejen-ejen muda mata ni yang mereka telah pun bertanding untuk peringkat yang kedua, di mana dalam peringkat yang kedua mereka telah diberikan mengikut kumpulan, iaitu kumpulan Invizo dan Tekno akan pergi ke point B dan kumpulan Neuro dan Combat akan pergi ke point A. Dan dalam pertandingan tersebut mereka perlulah bergerak secara berkumpulan. So mula-mula semua benda tu nampak macam biasa je lah. Mereka bekerjasama untuk mengalahkan droid mata
Alicia, yang mana misi mereka kali ni adalah untuk mendapatkan capture point dan menjaga capture point tersebut daripada droid-droid mata ni. Tapi droid pada kali ni tak sama macam droid yang lepas. Droid pada kali ni telah pun di-upgrade untuk meningkatkan lagi kesukaran dalam pertandingan mata arena. So mula-mula diorang bekerja sama macam biasa je lah kan. Sampai bila diorang dah bekerja sama dan dapat capture point tu, bila dah ditunjukkan markah setiap ejen dekat scoreboard tu, kita ditunjukkan dengan ejen karya yang mengatakan bahawa markah untuk setiap mereka dikira secara individu walaupun tugas mereka secara berkumpulan. Mereka yang mendapat markah ketiga terendah akan disingkirkan, dan markah dikira berdasarkan berapa banyak bilangan droid yang dapat mereka tumbangkan. Lepas tu bila dah tengok markah paling rendah tu adalah bulat, Moon dan juga Kai. Moon terus bagi isyarat dekat Kai. Lepas tu kita dapat tengok Kai nak serang si Kim ni, padahal Kim tak ada kacau dia apa-apa pun kan. Rupa-rupanya Kai, Moon dan yang lain-lain memang dah ada rancangan. Kalau markah mereka rendah, mereka akan serang ejen-ejen muda antarabangsa ni. Melihatkan keadaan tersebut, ejen Bakar dan ejen Gita pun tanya, apa benda yang diorang buat ni kan? Ini dah melampau, ini dah tak boleh jadi ni. Ejen Leon dan ejen Karya terus bersedia dan mengatakan bahawa sudah masanya untuk kita campur tangan. Memang terkejut lah diorang bila tengok ejen Karya turun, ejen Bakar turun, ejen Gita turun kan, dan ejen Leon pun turun sama. Lepas tu mereka pun telah dihalang oleh ejen-ejen senior ni, dan ejen Leon mengatakan yang mereka semua telah diberi peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam pertandingan mata arena, tapi mereka telah menyalahgunakan peluang yang ada, menyebabkan kini permainan untuk mereka telah pun tamat, dan mereka semua ejen-ejen ni telah pun ditumbangkan oleh ejen-ejen senior, kecuali hanyalah Alicia, Ali dan juga Kim. Bila diorang tengok yang droid telah pun masuk ke dalam capture point, Ali dengan Kim pun terus bertindak untuk mempertahankan capture point diorang. Diorang pun lawan lah dengan ejen-ejen yang ada. Ali dan Kim bekerjasama untuk menjaga capture point tersebut. Memang menarik lah kan, part Ali dan Kim bekerjasama ni. Lepas tu si Alicia pula, dia seorang-seorang dia je telah berhadapan dengan ejen Leon dan ejen Bakar untuk menjaga capture point yang lainnya. Bila ejen Karya dengan ejen Gita datang nak serang diorang dengan droid-droid yang banyak, diorang macam dah bunturah nak buat apa. Tapi melihatkan kemampuan Ali untuk menggunakan suit magnetic techno, tiba-tiba Kim telah mendapat idea. Dia tanya Ali, boleh tak kalau kamu terbangkan sepihan-sepihan robot daripada droid ni? Dia pun terus meningkatkan volume kita dia dan terus memetik kita tersebut, menyebabkan semua yang ada kat situ, telinga diorang rasa sakit sangat, dan robot-robot yang berhampiran terus pecah. Ali yang melihatkan robot-robot yang terapung di udara terus menggunakan kemampuan suit magnetic techno dia untuk menghalakan serangan tersebut ke arah ejen kita. Nasib baik ejen Karya sempat untuk melindungi ejen kita, dan ejen Karya sendiri mengakui bahawa serangan mereka berdua ini adalah satu serangan yang hebat, dan masa pun akhirnya tamat, dan mereka bertiga telah pun berjaya untuk mendapat tempat dalam pertandingan mata arena peringkat kedua, dan scoreboard menunjukkan bahawa nombor 1 diduduki oleh ejen Kim, nombor 2 ejen Ali, dan tempat ketiga adalah ejen Alicia. Kemudian scene menunjukkan kepada kita Datuk Hisham yang telah pun balik daripada meeting. Lepas masuk dalam bilik dia tu, ternyata ejen Dayang dan ejen Gans telah pun menunggu ketibaan Datuk Hisham. Lepas tu Datuk Hisham pun terus menerangkan kepada ejen Dayang dan juga ejen Gans bahawa sebenarnya kelemahan yang dimiliki oleh Datuk Osman adalah Datuk Osman menyangkakan yang diri dia tak memerlukan bantuan daripada orang lain. So dia cuba untuk mewujudkan satu hubungan dengan negara-negara luar dengan membekalkan barang-barang daripada Cyberaya, dengan tujuan mereka akan lebih menghormati dan menyokong Cyberaya. Lepas tu Datuk Hisham pun cakap lah, apa yang Datuk Hisham nak buat ni sama dengan apa yang Mata nak buat. Projek apa tu? Ejen muda antarabangsa. Mendengarkan kata-kata Datuk Hisham tu, terkejut ejen Gans dengan ejen Dayang. Sepatutnya projek ni, ejen muda antarabangsa ni merupakan satu projek yang rahsia. Datuk Hisham pun cakap, saya kan dah kata saya ada ramai kawan. Ejen Dayang pun bagi tahu dekat Datuk Hisham supaya tidak terlalu yakin kerana projek mereka masih belum membuahkan hasil. Datuk Hisham yang mendengarkan kata-kata tersebut mengatakan bahawa dia tahu setiap perubahan yang ingin dilakukan pasti ada cabarannya. Tapi saya pasti dan yakin bahawa bila kita dah berjaya nanti, semua negara-negara akan menghormati Cyberaya. Dan episod pun tamat. So terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. InsyaAllah berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi